Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Pendedahan panas daripada Brother Iswardi. Sahabat-sahabat semua, kita boleh nampak hari ini geng-geng pengkhianat semakin meroyan. Kalau sebelum ini mereka mengatakan Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang, akan runtuh. Ya, tapi akhirnya sahabat semua, siapa yang bakal runtuh? Kita lihat hari ini hubungan di antara PAS dengan pemimpin-pemimpin dari Bersatu semakin hancur. Bersatu pula ya semakin apa kita katakan retak menunggu belah sahabat semua. Inilah yang kita maksudkan, karma sudah kembali kepada mereka. Mereka mau coba runtuhkan kerajaan hari ini. Malah mereka pula, parti mereka pula yang semakin huru-hara, semakin hancur dan sebagainya. Jadi, menarik untuk kita dengar ya pendedahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan kegiatan aktiviti daripada pengkhianat-pengkhianat ini yang mungkin selama ini kita tidak pernah dengar sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar. Tapi sebelum saya teruskan untuk kita menonton video pencerahan daripada Brother Iswardi ini, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan juga share. Dan juga jangan lupa untuk terus ke YouTube channel Brother Iswardi juga ya, untuk mendengar pencerahan-pencerahan padu daripada beliau. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita dengar ya apakah pendedahan yang berlaku. Kenapa berlaku sedemikian? Nah, apa yang berlaku adalah Bersatu tak nak berunding dengan UMNO. Bagi mereka, no. Dia cakap dengan Azmin, kau kata kau boleh ada bawa tim, bawa orang. Kau kata boleh bawa 20 lebih orang untuk lompat. Azmin kata tak apa. Aku tak cukup pun, aku boleh bawa UMNO, dia kata. Ini tuan-tuan, November 19, 2019, Azmin jumpa Ahli Parlimen PH BN di Putrajaya malam ini. Menteri Agama mengadakan pertemuan dengan Ahli Parlimen PH dan BN di Kediaman Rasmi di Presiden 10 malam ini, Isnin. Dipercayai kesemua mereka berada di rumah tersebut sejak pukul 7 dan kelihatan meninggalkan rumah timbalan Presiden kira-kira 11 malam. So, rundingan itu ada. Now, bila rundingan tersebut berlaku, dia orang kata setuju. So, akhirnya bawa UMNO masuk, kita bawa. Okey, tetapi UMNO pun bukanlah bodoh. BN pun bukan bodoh, UMNO bukan bodoh. So, Zahid Hamidi pada waktu itu berkata di dalam mesyuarat, kita setuju untuk terima bekerjasama dengan Perikatan Nasional, masa itu bukan Perikatan Nasional, Bersatu dan juga geng Azmin, dengan syarat timbalan Perdana Menteri diberikan kepada kita, iaitu Zahid Hamidi, kepada Presiden lah. Atau paling kurang 2. Masa tu ada perbincangan. Satu PAS, satu UMNO. GPS masa tu tak nak unding apa-apa. Yang penting dia jadi kerajaan. Dia tak nak jadi pemanggang GPS pada waktu itu. Kan? Yang penting je. Okay. So, Muhyiddin Yassin, dia kata tak apa. Kita bentuk kerajaan dulu. Yang tu kita akan lantik. Jangan risau. Kita bentuk kerajaan dulu. So, dia pun bentuk kerajaan. Terbang bentuk kerajaan dengan commotion semua, angkat sumpah. Tak ada Perdana Menteri, tuan-tuan. Tak ada Perdana Menteri. Kalau tuan-tuan perasan, tidak ada Perdana Menteri. Sampailah dah ujung nak tumbang kerajaan, baru dia lantik Ismail Sabri. Perasan tak? So, bila dia jadi Perdana Menteri, UMNO meeting sekali lagi. Dia meeting sekali lagi, dia kata bahawa ini tidak patut. Kita kena dilantik sebagai satu jawatan tertinggi. So, keluar resolusi malam tu bersama MKT. Jangan sesiapa menerima jawatan daripada Bersatu sehinggalah ditentukan, maksudnya senarai yang kami bagi ni diterima sebagai Perdana Menteri. Malam ni saya cerita. So, bila dia beri senarai siapa yang patut jadi menteri kanan dan sebagainya, jawatan apa, rundingan dan sebagainya, Muhyiddin Yassin tak setuju. Kerana banyak jawatan yang diminta itu untuk diberikan kepada orang Bersatu dan juga orang PAS. Dan juga, bila UMNO memohon jawatan tertinggi, dia faham. Kalau aku bagi jawatan ini kepada UMNO, next PRU, UMNO akan pergi bunuh kami. Buat apa kami nak bagi jawatan kepada dia orang? Nak bagi dana kepada dia orang? So, dia bermain. So, dia tawarkan jawatan kepada tim B UMNO. So, yang dapat jawatan Hishamuddin Tun Hisson, KJ, Adham Baba dan juga beberapa orang yang lain, termasuk Azalina dan sebagainya. Mereka mendapat jawatan-jawatan menteri. Dan ini mendapat satu, orang kata apa, tentangan hebat daripada UMNO. Dan itu antara sebab kenapa Anwar Musa dipecat
sebagai masa itu setiausaha dan digantikan dengan Ahmad Maslan. Kerana dia antara yang menerima jawatan pada waktu itu. So dia terima jawatan, so dia pun dipecat dan sebagainya. Bukan dipecat, digugurkan jawatan dia. Dia tak dipecat pada UMNO, tapi digugurkan jawatan. So yang tak dengar ni mula terima jawatan dan sebagainya, bombang-bombang, terima sebagainya. Okey, dia orang pun bermula. Settle lah. Ketidakpuasan hati UMNO ni masih lagi membara tu, tapi dia orang sabar. Dia orang sabar, dia orang tahan, dia orang sabar, dia orang tahan, dia orang sabar, dia orang tahan. Saya duk jack. Saya tahu cerita ni, saya tahu peristiwa ni. Dan saya tahu juga di belakang UMNO yang tim A ni, Zaid Hamidi ni, berunding supaya berlakunya pertukaran kerajaan. Sekurang-kurangnya dengan Anwar Ibrahim pada waktu itu, sekurang-kurangnya ada jawatan untuk mereka, bukan dimalukan sebegini, tuan-tuan. Apa alasan yang digunakan oleh Bersatu pada waktu itu? Oh, dia ada kes. Bila dia ada kes, kita tak boleh nak kata apa. Dan dia ingat, kita kena ingat, yang meletakkan di kes-kes tersebut siapa, tuan-tuan? Mahathir. Pada zaman PH memerintah, pada zaman Bersatu memerintah juga. So pada waktu itu, okey, ni dia sebagainya. So dia dimalukan. Kenapa tak dapat jawatan? Sebab dia ada kes. So bila dia ada kes, itu alasan. Itu bukan sebab sebenar. Itu bukan sebab sebenar. Bagi masa itu Najib dia tak kisah. Najib dia nak nafsi-nafsi je. Dan akhirnya saya predict, saya kata kerajaan akan tumbang tidak lama lagi. Seawal Ogos 2020. Saya kata kerajaan akan tumbang, dan yang akan menumbangkan kerajaan pada masa itu, saya kata UMNO dan juga Azmin. I was not wrong about Azmin. Dia hampir nak swing. Tetapi isunya pada waktu itu, apa dia isunya, tuan-tuan? Isunya adalah UMNO menjadi kuat. Bukanlah kuat sangat, tapi kuat lah. So, benda itu dapat dihidup oleh saya dan juga oleh Bersatu. Immediately, pada waktu itu, kalau tuan-tuan ingat Ismail Sabri. Ismail Sabri dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri pada 7 Julai 2021. Dan akhirnya menjadi Perdana Menteri pada beberapa bulan lepas tu. Menjadi Perdana Menteri pada Ogos 2020. Sebulan. Pada 7 Julai, beliau dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri. 20 Ogos 2021, beliau dilantik menjadi Perdana Menteri. Kenapa tiba-tiba dia jadi Timbalan Perdana Menteri? Kita kena faham satu perkara. Kan saya kata dalam live saya pada waktu itu, Bersatu tahu dia orang dah jatuh dah. Dia tahu dia nak jatuh dah. Tetapi dia masih tak boleh bagi kekuatan kepada Zahid. Sebab satu ada perkara yang daripada Zahid ni, kalau dia berkuasa, habis Bersatu. So dia letak kepada Camp B. Siapa Camp B? Camp B sebenarnya Hishamuddin Tunusin On. Hishamuddin Tunusin On adalah Camp B. Tetapi dia tak boleh bagi juga pada Hishamuddin. Nanti obvious sangat. Dan Hishamuddin ni berbesan ke, bersaudara ke, something, bukan sepupu lah. Tapi ada hubungan disebabkan pernikahan dengan Azmin Ali. So dia lantik, dibagi kepada tim itu. Dan itulah dia punya perekat, dia punya yang menyebabkan dia orang jadinya peristiwa tersebut. Bila dibagi kepada Ismail Sabri, dia jadi Timbalan Perdana Menteri pada Julai 2021. Dia diangkat menjadi Perdana Menteri pada Ogos 2021. Sebulan lebih baru jadi Timbalan Perdana Menteri, terus jadi Perdana Menteri. Kerajaan tumbang, berlaku peralihan kuasa, dia jadi Perdana Menteri. Now, isunya pada waktu itu, dia tidak dibenarkan untuk memegang jawatan Perdana Menteri, tetapi dia dah dilantik. So, dia jadi the reluctant Prime Minister. The reluctant Prime Minister. Prime Minister Perdana Menteri yang reluctant. Reluctant ni apa? Teragak-agak. Dia teragak-agak. Aku tak terima. Ni lah masa aku jadi Perdana Menteri. Aku tak terima, ni lah masa aku jadi Perdana Menteri. Bila lagi tiba, tuan-tuan, Ismail Sabri, never in his wildest dream, dia akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Never in his wildest dream. Tiba-tiba dapat peluang jadi Perdana Menteri, takkan nak tolak. Dan Zahid Hamidi tak pernah jadi Perdana Menteri. Di Timbalan banyak Ni kali kedua beliau jadi Timbalan Perdana Menteri. So bila dia terima pada waktu itu UMNO kata tak apa. Pilihan raya, masa tu 2021 kan. 2022, setahun lagi nak pilihan raya. So tak apa, kita sabar. Zahid Hamidi kata tak apa, kita sabar. Dan pada masa itu ada masalah tentang, sebab tak lama lagi ada pemilihan parti UMNO. So the things were very delicate. Pemilihan parti UMNO, takut dia kalah, tim ni nak. So kenapa dia lantik Ismail Sabri? Sebab dia nak tim ini menang pemilihan parti. Tetapi ialah Tuhan Maha Berkuasa kan, Allah is great.
berjaya ditunda. Itu Ahmad Mazlan punya kerja tu. Dapat tunda sehingga selepas PRU. Dan bila lepas PRU, kita tahu the rest of the history lah. Dia tak jadi Perdana Menteri. Dia tak ada pemilihan parti. Pemilihan parti tidak melibatkan presiden, maka dia kekal jadi presiden. Dan yang bestnya, walaupun UMNO kalah pada waktu itu, Barisan Nasional kalah. Tempat ketiga, tuan-tuan. Tempat pertama, Perikatan Harapan. Tempat kedua, PN. Tempat ketiga, Barisan Nasional. Tetapi dia berjaya membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan dan mendapat tempat kedudukan kedua sebagai timbalan Perdana Menteri. So, bila tempat kedua timbalan Perdana Menteri dan sebagai Presiden Parti, dia gunakan kuasa dia, cantaskan. Hishamuddin kena gantung, KJ kena buang. Apa cerita Adham Baba? Saya pun tak tahu. Ismail Sabri KJ ni, tuan-tuan, saya cerita. KJ ni sengaja dialih daripada Rembau, dihantar ke Sungai Buloh. KJ ni, tradisi tempatnya dekat Rembau. Kalau dia bertanding situ, menang. Tapi dia, untuk ganti dia, tak boleh letak seorang bawang. So, dia letaklah Tok Mat. Alasan betul lah. Ditarik untuk letakkan dekat Sungai Buloh. Sungai Buloh ni suicide. Yang lawan dia tu India, tuan-tuan. India, Ramanan tu lawan. Datuk Ramanan tu lawan dengan KJ, Khairi Jamaluddin. Kalah KJ dekat Sungai Buloh. Sebab Sungai Buloh ni dia bukan tengok bangsa. Dia tengok siapa capable. Daripada parti mana. Dan sebenarnya saya kata KJ kat situ memang suicide. Walaupun undi tak besar. Doesn't matter. Yang penting menang. Yang penting dia kalah. Tu saya kata suicide. Suicide kalau dia dihantar kat situ. Apa tujuan? Cantas. Akhirnya, the rest is history. Jadi kita akan tengok, kenapa saya kata bersatu akan berkubur. Kan? Bersatu akan berkubur. Baik. Sebelum kita cerita bersatu berkubur ni, tuan-tuan, tadi keputusan ni lah. Kemaman kubu kuat UMNO bukan PAS, kata Zahid Hamidi, dan telah diputuskan bekas Panglima ATM calon BN di Kemaman. Bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor diumum sebagai calon BN bagi PRK Kemaman. Pengumuman itu dibuat pengurusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bagi PRK Kemaman, katanya. Ahmad Zahid berkata pemilihan Raja Muhammad Afandi setelah mendapat persetujuan daripada seluruh peringkat kepimpinan UMNO dan BN untuk memberi peluang calon langsung itu bagi merebut semula kerusi Parlimen berkenaan. Pengurusi Barisan Nasional Datuk Ahmad Zahid berkata parti itu berpeluang merampas kembali kerusi Kemaman pada pilihan raya 2 Disember kerana kerusi itu merupakan kubu kuat UMNO dan bukannya parti BAS. Ahmad Zahid juga timbalan Perdana Menteri berkata kekalahan parti itu pada PRD 15 disebabkan fitnah terhadap UMNO dan BN selain penggunaan sumber kewangan yang luar biasa oleh pihak lawan. Kita merasakan Kemaman bukan kubu kuat PAS, Kemaman ialah kubu kuat UMNO. Namun disebabkan terjahan isu fitnah dan simbahan kebencian terhadap UMNO khususnya BN serta penggunaan sumber keuangan yang sangat luar biasa pada ketika itu, kita kekurangan undi di Kemaman. Kemaman, Terengganu ni antara tempat, kalau tuan-tuan ingat lagi kan masa tu janji kan siapa balik dia akan dapat dana. Sampai sekarang dana tu tak dapat lagi, tuan-tuan. Sampai sekarang dana tersebut tak dapat lagi. Kita kena faham dana itu tak disalurkan lagi. Lebih RM1,000 kot. RM1,000 tu dana banjir. Dana balik RM300 ke RM200. Saya tak tahulah. Dana banjir pun tak dapat lagi. So suatu benda yang ni lah, yang menarik lah untuk kita tengok dalam pilihan raya akan datang ini. Boleh ke PAS menang tanpa dana yang banyak? Baik, sebelum kita cerita yang politik ni, tuan-tuan, saya tertarik dengan cerita 2 orang ahli polis, seorang daripada Sarawak, iaitu cerita Azilah dan juga cerita Sirul. Okey. Kes Altan Tuya, Sirul Azhar kini bebas dari tahanan imigresen Australia. Bekas anggota polis, Sirul Azhar yang disebabkan membunuh wanita Mongolia pada tahun 2006, dibebaskan dari pusat tahanan imigresen Villawood di Sydney, Australia semalam. Akhbar Australia The Sydney Morning Herald melaporkan Sirul Azhar dibebaskan selepas 9 tahun berada dalam tahanan imigresen sejak 2015. Pembebasannya susulan keputusan Mahkamah Tinggi yang memutuskan bahawa tahanan bukan warga negara yang tidak dapat dihantar pulang tidak boleh lagi ditahan selama-lamanya oleh pihak imigresen. Difahamkan susulan keputusan itu selama 92 orang dan kebanyakannya pelarian termasuk beberapa orang yang lain didapati bersalah atas jenayah kekerasan dibebaskan dan dibenarkan tinggal di Australia di bawah syarat khas. Laporan media lagi, berita pembebasan Sirul Azhar disahkan oleh lakinya Syukri Azman yang kini menetap Australia. Kini dia ada bersama dengan saya dan saya sedang uruskan semua perkara bagi pihaknya.
Sementara Sirul bebas, tetapi Azilah masih tunggu keputusan pengampunan. Hukuman mati terhadap bekas anggota polis Azilah Hadiri atas kesalahan membunuh belum dilaksanakan meskipun Mahkamah Persekutuan telah pun menolak permohonan yang mengenepikan keputusan itu pada 2020. Satu sumber mendedahkan Azilah 47 kini menghadapi hukuman di penjara Sungai Buloh sebagai banduan akhir sementara menunggu keputusan Jemaah Pengampunan Negeri. Kata sumber itu, Azilah yang juga merupakan sebelum ini menjalani hukuman di penjara Kajang dipindahkan Sungai Buloh pada September tahun lalu. Dia masih banduan akhir di penjara Sungai Buloh setelah dipindahkan ke sana. Semalam, Ketua Polis Negara Razwan Husin mengesahkan seorang lagi tertuduh dalam kes pembunuhan itu, Sirul Azhar, dibebaskan dari tahanan immigration di Australia. Tuan-tuan, saya doakan Azilah ni daripada Sarawak. Saya doakan semoga kebenaran itu, justice, keadilan itu, apa orang kata, prevail lah. Dan semoga beliau dibebaskan sebenarnya. Sebab dalam kes ini, to be honest, kedua-duanya hanya menjalankan tanggungjawab, dan dalam perbicaraan pun beliau mengatakan bahawa mereka hanya menerima arahan untuk ditugaskan Altan Tuya. Dan sebab apa kena buat macam tu? Sebab Altan Tuya adalah perisi asing yang perlu dihapuskan. Itu arahan dia. Dan mereka hanya menjalankan tugas. The real culprit is still out there. Penjenayah yang sebenar masih di luar sana. Dan saya berharap semoga Azilah mendapat pengampunan diraja dan juga Sirul boleh dibawa kembali ke negara kita. Dapat juga pengampunan. Sebab the real culprit bukan mereka sebenarnya. Saya baca kes, saya teliti, saya dah tengok the real culprit bukan mereka. Apa motif mereka nak bunuh? Kita pun tahu apa motif. Kan? So, itulah cerita dia. Bersatu, tuan-tuan. MP Labuan PRU depan sel bertanding di bawah logo Mana-Mana Parti. Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman tidak menyesal kerana masih mempertahankan kursi parlimennya walau telah digantung selama 6 tahun daripada Bersatu. Suhaili berkata sokongannya terhadap kepimpinan Anwar Ibrahim dalam bersama masih kekal bersama Bersatu bukan menanda karirnya politik telah berakhir. Pada pemilihan umum yang datang, saya boleh bertanding di mana-mana logo dan insya-Allah saya akan menang kerana saya telah melakukan ini demi kepentingan rakyat, kata beliau. Untuk makluman bahawa MP Labuan ini telah menyatakan sokongan kepada PMX dan beliau daripada Bersatu, dan loophole di dalam undang-undang yang diwujudkan oleh Bersatu ialah sesiapa yang menyatakan sokongan untuk ada side tidak dikira sebagai lompat parti. Dan benda itu senjata makan tuan. So akhirnya sekarang ini Bersatu termakan sendiri, apa orang kata, kena sendiri senjata tersebut lah. Di mana sekarang ini keempat-empat mereka tidak dikira sebagai hilang kerusi. Mereka cuma boleh dikatakan sebagai dicabar je lah. Tapi kalau dia orang tak nak turun jugalah. So habislah kat situ. Baik, habis. Tadi ada interview. Interview bersama dengan Tun M oleh KJ dan juga Syahril. Dan KJ Syahril ada buat interview kepada Tun M. Dia ada tanya 3 soalan. Yang menarik lah. Panjang sebenarnya conversation, tapi 3 soalan menarik. Satu, kenapa Tun M tak suka KJ? Kedua, kenapa Tun M tak suka KJ? Itu soalan dia. Kemudian soalan yang seterusnya, adakah Tun masih berprinsip? Adakah Tun masih berprinsip? Itu soalan dia macam tu lah. Jadi itu antara yang perkara yang disoalkan. Okay. So ini jawapan Tun. Dr. M jawab soalan KJ. Kenapa Tun tak suka saya? Kenapa Tun tak suka saya? Itu soalan sahaja ditanya KJ terhadap Perdana Menteri Mahathir Mohamad dalam episod terbaru. Mahathir kelihatan sedikit tergamam bagaimana rupa menjawab soalan itu dengan tenang dan mengatakan ini disebabkan Khairi pernah bersaing dengan anaknya. Pasal you bertanding dengan anak saya dan your mother-in-law campaign untuk you, kata Mahathir merujuk kepada Jan Abdullah, isteri bekas Perdana Menteri. Jawapan Mahathir itu menyebabkan Khairi terkejut dan tertawa kecil. Mana ada Tun? Bahas Khairi. Orang ceritalah, jawab Tun sampai tersipu. Mahathir tidak secara khusus merujuk kepada mana-mana pertandingan. Namun, Khairi pada Mac 2009 menewaskan Mukhris dan Hei Toyo dalam pertarungan 3 penjuru menyebut jawatan Ketua Pemuda UMNO. Ni saya cerita malam ni lah. Mungkin KJ tahu, mungkin KJ tak tahu. Saya cerita lah. Antara sebab kenapa Tun menjatuhkan apa orang kata, cepatlah. Okay.
antara sebab kenapa Tun menjatuhkan Pak Lah pada waktu itu pada bulan Mac 2009. Lebih kurang Mac lah, bukan pada bulan Mac. Pada Mac 2009 dan digantikan oleh Najib. Pada waktu itu adalah antara lain atas arahan daripada Tun Mahathir. Kenapa? Sebab didapati, dia ingat macam ni. Okay. Ni bagi budak-budak yang sunat laser lah. Yang tak tahu cerita ni kan. Pada waktu itu, Tun Mahathir letak jawatan dan minta Pak Lah ganti. Pada tahun 2003 kot masa tu kata saya sebagai Perdana Menteri. Dan 2003-2004 macam tu. Saya kena pada tahun 2003. Pak Lah dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003. Kemudian beliau meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2009. Okey. Pada tahun 2003, kenapa Pak Lah dilantik sebagai Perdana Menteri? Pada masa itu semangat atau semboyan atau tiupan reformasi itu kuat. Dan desakan untuk Mahathir meletak jawatan itu amat kuat daripada dalam dan luar. Terutama dalam UMNO dan luar UMNO. Sangat kuat. Jadi dia lihat bahawa dia kena cari seseorang yang boleh dia kontrol. Dan orang dia boleh kontrol, dia nampak pada waktu itu adalah Pak Lah, the clean man. Perwatakan baik, cakap dia baik, tutur bahasa dia baik, lemah lembut. So, Mahathir ingat dia boleh kontrol Pak Lah. Tetapi dia lupa, Pak Lah dia ada seorang menantu. Nama menantu dia KJ, Khairi Jamaluddin. Dan dikatakan sepanjang Pak Lah berkuasa, KJ lah yang banyak kontrol faktor-faktor ekonomi. Projek-projek di dalam kerajaan Pak Lah ini. Sehingga kan ada beberapa projek Pak Lah, Mahathir yang dibatalkan sewaktu zaman Abdullah Ahmad Badawi. Dan untuk mengelakkan, akhirnya desakan untuk Abdullah Pak Lah ni letak jawatan makin kuat. KJ bertanding 2009, menang ketua muda, tetapi Pak Lah meletak jawatan. The good thing Pak Lah ni bukan seorang, dia bukan masalah fighter, tapi Pak Lah ni kalau boleh elak konflik, dia elak konflik. Dia seorang yang baik. He's a very nice guy. Sangat seorang yang baik. Tak berpolitik sangat berbanding dengan yang lain. So itu antara faktor kenapa perkara ini berlaku dan kenapa Mahathir tak suka dengan KJ. This is a well-known fact, tuan-tuan. Kan? Perkara yang memang secara umumnya diketahui. Itu perkara yang umum diketahui. Dan disebabkan oleh itu, Mahathir juga punya pasal. Pak Lah jatuh. Naik Najib. Bila Najib lah berkuasa sebagainya, dengan Najib ni okey lah. Boleh kontrol, boleh. Najib pula buat kerja dia. Mengayakan golongan-golongan dia dan diri dia sendiri, berlaku berlaku kes, kes 1MDB dan sebagainya. So pada waktu itu, desakan daripada Muhyiddin Yassin dan juga Mahathir, sebenarnya desakan itu sebab lain. Tapi dia guna alasan 1MDB. Pada masa itu Muhyiddin dah nak runtuh, dah nak tumbang dah daripada UMNO. Tetapi dia guna alasan 1MDB pada waktu itu. Dan akhirnya Mahathir sokong dia sebab dia nak jatuhkan Najib je. Tuan-tuan, soalan kedua dia tanya, kenapa kerjasama dengan DAP? Bila dia tanya kenapa nak kerjasama dengan DAP, jawapan Tun Mahathir simple. Saya kerjasama dengan DAP sebab saya nak jatuhkan Najib. Sebenarnya bukan jatuhkan Najib saja, dia nak jatuhkan Najib dan orang kuncu-kuncu Najib di dalam UMNO. Dan mereka di dalam UMNO. Dan akhirnya, apabila dia berkuasa, bila dia jadi Perdana Menteri, dia siasat banyak kes rasuah yang berlaku pada waktu itu. Dan banyak tangkapan dibuat terhadap pimpinan UMNO. Dia kata, bukan kerja saya arah siasat rasuah dalam UMNO, kata Dr. Mahathir. Bekas Perdana Menteri berkata bukan kerja beliau mengarahkan pihak berkuasa dalam menangani masalah rasuah UMNO pada 90-an ketika beliau memimpin negara dan parti ketika itu. Mahathir mengesahkan perkara itu apabila dia tanya, Khairi, kenapa beliau tidak buat apa-apa di sebalik desas-desus sekitar pemilihan UMNO pada waktu itu? Itu kerja pegawai, bukan kerja saya, tegas Mahathir. Mereka bila nampak sesuatu salah, dia tak perlu tunggu sehingga Perdana Menteri kata, you pergi orang lilah, tak boleh. Itu bukan kerja saya, itu kerja polis. Saya kerja anti-corruption, mereka patut ambil tindakan. Tak. Sebenarnya itu kerja dia. Dan kita tahu, KJ tahu, saya tahu, tuan-tuan yang ramai yang mungkin dah lama kenal UMNO pun tahu pada waktu itu, politik wang yang berleluasa di dalam UMNO dan champion dia adalah Tun Mahathir. Sebab itu dia tak ambil tindakan apa-apa. Sebab dia pun terlibat sekali pada waktu itu. Bukan dia directly, tapi budak-budak bawah dia. Dan it's an open secret where money is flying everywhere.
Money is flying everywhere berkenaan dengan apa orang kata rasuah di dalam parti dan di dalam pemilihan. Everybody knows. It's an open secret. Sampai orang gelar The Mall. Pasal tu ada Yahuan kan? Apa nama The Mall tu kan? Kan bawah tu orang, sampai orang tahulah bawah tu tempat ulat-ulat UMNO. Kalau nak duit, nak projek, nak ni, nak itu, dekat bawah tu lah mereka berjumpa dan berbincang. Yahuan nama tempat tu. Yahuan. Apa nama tempat tu? Saya lupa. Dan bila dia berkuasa pada tahun 2018, this is exactly what he did. Sebab itu antara perkara yang dilakukan pada waktu itu tangkapan-tangkapan yang terlalu tergesa-gesa. Sehingga kan macam kes Zahid, 40 kes VLN beliau, rupanya tak cukup lagi dia punya apa orang kata chain of evidence, terus kena tangkap. Didakwa, akhirnya dibebaskan. Pada zaman bila tuan-tuan? Pada zaman Perikatan Nasional memerintah. Bukan zaman Pakatan Harapan memerintah. Pada zaman PN memerintah. Zahid Hamidi dibebaskan dengan 40 pertuduhan UKSB atau VLN, visa luar negara. Dan sogokan demi sogokan ini bukan sekadar berlaku, kita kata, pada zaman itu. Ni tuan-tuan. PAS kata, ahli parlimen PAS tidak termakan rasuah sogokan Ahmad Samsuri. PAS yakin ahli parlimen itu kekal bertahan, tidak sama sekali terjebak atau terbakar dengan sebarang bentuk sogokan, rasuah atau perjanjian yang menjanjikan habuan dalam pelbagai bentuk. Naib Presidennya Ahmad Samsuri berkata setiap ahli parlimen diberi kepercayaan, mempunyai teguh jati diri dan tidak mudah terpedaya. Sekian lama boleh bertahan puluhan tahun tanpa peruntukan walaupun tidak ada akta yang dilompat parti pada waktu itu. Untuk makluman, dia kata sedemikian, tetapi hakikatnya tak. Rundingan 4 itu dan juga beberapa yang lain sepatutnya, saya kata 5. Seorang tu bukan Bukit Gantang tu sebenarnya. Bukit Gantang tu tak termasuk dalam 5 tu. Ada beberapa saya kata ada daripada PAS. Kenapa tiba-tiba dia keluar statement ini tuan-tuan? Tempoh hari saya dedahkan PAS ada buat satu pertemuan tertutup dengan ahli-ahli parlimen dia. Dan di dalam pertemuan tertutup itu mereka telah mengangkat satu lagi bai'ah baru. Cuma saya tak tahu bai'ah tu berkaitan dengan apalah. Wing-wing. Tetapi dalam bai'ah tersebut mereka tidak boleh menyatakan sokongan. Dekat situ yang stuck. Dekat situ. Sepatutnya ada ahli parlimen daripada PAS yang menyatakan, bukan seorang tuan-tuan, bukan seorang tau, yang sepatutnya menyatakan sokongan. Tetapi PAS ni dia main lain. Cara pulauan dia lain tuan-tuan. Dia main lain. So akhirnya katanya tak jadilah. Tapi dengar last macam dia akan cuba juga. Suka atau tidak, mereka akan cuba juga. Sebab dia orang tak tahan dengan keadaan ini sekarang. Dia orang tak tahan dengan apa yang ada sekarang. Okay. Lupa berita ni. Okay. Ramai ahli Bersatu tidak yakin parti mampu bertahan. Bersatu tidak mampu bertahan sehingga PRU ke-16. Ramai dalam kalangan ahli Bersatu tidak mempunyai keyakinan parti itu mampu untuk bertahan sehingga pilihan raya umum ke-16. Pemimpin kanan yang namanya enggan disiarkan mendakwa situasi itu berlaku susulan siasatan dan pendakwaan terhadap beberapa pimpinan parti yang dikaitkan dengan kes Amla dan Jana Wibawa. Mereka tak yakin Bersatu akan mampu bangkit daripada kesan pertuduhan sebesar Jana Wibawa dan mungkin Bersatu tidak akan mampu bertahan sehingga PRU akan datang, katanya. Susulan kebimbangan itu, sumber yakin ada 5 lagi ahli Parlimen Bersatu akan mengisytiharkan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat. Semuanya bergantung kepada peranan dimainkan oleh pihak yang memujuk untuk meyakinkan mereka supaya terus menyokong kerajaan. Supaya terus menyokong kerajaan, tuan. Dia mendakwa tidak akan menyokong kerajaan perpaduan, bukan saja akan membabitkan daripada ahli parlimen. Sebenarnya ada Ed Adun, Ketua Bahagian dan akan memegang jawatan dalam sayap juga, sedang menunggu masa untuk menyatakan sokongan terhadap kerajaan. Berdasarkan maklumat diterima daripada Ketua Bahagian dan ahli Bersatu yang lain, kebanyakan ahli dan segelintir pemimpin Bersatu sudah mula mengatur langkah untuk menyokong kerajaan. Cuma kini sama ada 5 orang disebut tadi akan mempengaruhi rakan mereka yang lain
atau parti atau cuba mengembalikan keyakinan mereka. Ada ulama kata ahli Parlimen Bersatu yang akan menyokong kerajaan seramai 11 orang. Tetapi saya yakin hanya 9 dengan 4 sudah mengumumkan, tinggal lagi 5 dakwanya. Mengulas lanjut, sumber itu menyokong dakwaan seorang blogger yang mendakwa harga wakil bersatu adalah 4 hingga 6 juta setiap seorang. Mereka yang mengisytiharkan sokongan ini ada beberapa faktor. Bukan sebab wang semata-mata, tetapi wang adalah motivasi utama mereka. Selain itu, ada juga kemungkinan yang melindungi diri daripada didakwa dan dalam apa-apa kesalahan katanya. Ditanya sama ada dakwaan PN sudah terdapat broker politik yang cuba membeli ahli parlimen. Sumber itu berkata perkara itu sudah pasti berlaku dan dikukuhkan lagi dengan usaha Perdana Menteri yang mengutuskan surat meminta semua ahli parlimen bersama menyokong kerajaan. Baik. Saya nak jawab, saya nak ulas perkara tersebut. Yang pertama sekali, saya boleh jamin tidak ada tawaran wang. Itu yang pertama. Peruntukan itu ada kepada sesiapa yang menyokong memang akan dapat peruntukan. Itu diketahui umum. Bila dia sebut 4 juta is actually 1 million peruntukan tersebut. Bukan ditawarkan tetapi siapa saja. Tanpa perlu keluar daripada parti. It's actually 1.4 million. Wang tidak ada. Ugutan intimidasi pun berkemungkinan besar tidak ada. Sebab mereka tidak ada kes. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, mereka tak ada kes. Yang ada kes hanyalah beberapa pimpinan tertinggi ke atas. Kenapa disebut juga? Kenapa yang kita disebut? Dia sebut sumber itu. Bila dia kata ada 11, saya tak yakin 11. Tetapi, saya kata macam ni. 5, saya confirm. 5, saya confirm. Arti kata 4, dah confirm dah 4. Ada seorang lagi. 11 tu, 9 dia kata 9. Tadi kan dia kata 11, habis 9. So dia kata 4 dah confirm, 5 lagi nak lompat. Bukan 5, saya kata seorang lagi nak lompat. Yang lain tu akan menyusul kemudian. Kenapa? Dia fikir macam ni tuan-tuan. Aku ada 4 tahun lagi nak menghadapi pilihan raya. Berkemungkinan besar aku tak akan bertanding. Dan kalau aku bertanding, aku akan kalah. So kenapa aku tak gunakan tempoh 4 tahun aku ni dengan dana? Daripada aku menyusahkan diri aku, kenapa aku tak gunakan tempoh 4 tahun ini dengan dana supaya aku boleh buat kerja aku, dapat gaji aku bulan-bulan, tak payah aku fork up duit, gaji aku clean dapat 20 belas ribu dan sebagainya. Habis 4 tahun, aku bersara. This is apa yang diorang tengah fikirkan sekarang ini. Nah, bersatu akan berkubur, saya kata ya. Bersatu akan berkubur. Isunya, siapa yang akan bersatu berkubur dalam keadaan seperti ini? Tuan-tuan perasan tak? 4 orang ni melompat masa bila, tuan-tuan? Selepas Mahathir menyatakan sokongan kepada PAS. Tuan-tuan perasan? Setelah menyatakan sokongan kepada PAS, keempat-empat ni mula keluar. Kenapa? Pertama, sepatutnya bersatu kena turun ego, bincang dengan Mahathir, bawa Mahathir masuk balik. Tetapi antara yang tak menyokong pimpinan dalam bersatu, terutama Muhyiddin Yassin. Orang kata Muhyiddin sekarang sokong Mahathir. Di depan dia lah, dekat belakang tak, tuan-tuan. Dia orang tahu dia tak dapat dengan Mahathir kat situ. Tak boleh ada dua singa di dalam satu sangkar. Gaduh. So bila Mahathir tak pergi ke bersatu, sebaliknya pergi kepada PAS, dia tahu bersatu tahu dah. They are in big trouble. Yang kedua, keputusan PRN 16 yang lalu amat jelas bahawa bersatu sudah hilang semua kekuatan yang diorang rasa diorang kumpul. Diorang ingat dengan nama dia jadi kerajaan 33 bulan, dia boleh jadi kerajaan. Tak boleh. Selangor kalah, Negeri Sembilan kalah. Malah PAS lebih banyak menang daripada diorang. Dan yang ketiga, dana. Dan yang ini paling besar. Dengan ketiadaan dana yang ada sekarang ini, bukan setakat bersatu akan menghadapi masalah. PAS pun akan menghadapi masalah. Tetapi PAS sekarang tak ada isu. Mahathir dah ada bersama dengan mereka. Tak kisahlah. Dahulu sembang pasal memali lah, murtad lah, kafir lah. Itu semua dah tak relevan. Itu semua adalah bisikan syaitan, bak kata Hadi Awang. Sekarang ni yang penting, kita nak menghadapi pilihan raya, Kemaman ni nak bertanding, PRK Kemaman nak bertanding, Fulus mendapat ke mana? Nasib baiklah Mahathir nak masuk, tuan-tuan. Kalau Mahathir tak ada, mampus fi dunia wal mampus fi akhirah untuk PAS. Dana tak ada. Lebih-lebih lagi Kemaman. Dan kalau Kemaman kalah, saya nak cerita. Kalau Kemaman kalah, kalau PAS menang, tak ada apa. Ni saya nak bagi tahu, kalau PAS menang di Kemaman, nothing, biasa je. Dan dia menang. Tak ada apa. Tapi kalau PAS kalah Kemaman, next PRU tak ada jaminan Terengganu boleh bertahan tau. Sebab rakyat Terengganu ni pelik sikit. Dia bukan macam Kelantan. Tak ada air keluar, lumpur pun dia tetap PAS.
Dia tetap PAS. Tapi Terengganu ni tak. Terengganu ni ekonomi. Itu perkara pertama dahulu. Bukan semua lah, ada di kalangan. Alright, itu dia Ekonomi sahabat yang semua. mengganggu juga. Menarik untuk kita dengar ya pendedahan, pencerahan daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan kedua-dua parti ini yang kita boleh lihat semakin retak menunggu belah. PAS khususnya bersatu sahabat-sahabat semua. Mungkin tidak lama lagi lah, mungkin runtuh lah. Dan seperti mana kenyataan setengah pemimpin daripada Bersatu sendiri menjangkakan bahawa Bersatu mungkin tidak dapat bertahan lagi sehingga PRU yang ke-16 ini. Mungkin ada betulnya sahabat semua. Salah satu apa yang kita lihat hari ini, pemimpin-pemimpin daripada Bersatu bergigit di antara satu sama lain. Ya, ada buktinya juga ya, ahli-ahli parlimen keluar, bukan tidak juga keluar ya, tapi memberikan sokongan. Tapi maksudnya itu sebenarnya tidak lagi menyokong kepimpinan yang ada pada Parti Bersatu hari ini. Jadi ini menunjukkan Bersatu semakin terdesak, Parti Bersatu mungkin akan tenggelam dalam masa-masa terdekat ini. Jadi terbaik ulasan daripada Brother Iswardi. Terima kasih kerana mendengar bersama. Kiranya anda mau berikan sebarang komen, berikan komen dalam ruangan komen. Dengan itu izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Oren Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.